Kedirian yang disebut sini yang pertama ada 3 kedirian lah. Kedirian pertama ialah diri terdiri. Biasa kita dengar sebelum ni. Cuma kata orang tak disyarahkan kita tak faham. Diri terdiri, apa itu diri terdiri? Diri terdiri yang terdiri daripada tubuh kita lah, maknanya apa yang berkaitan dengan apa nama tu, undang-undang tubuh, apa dengan hukum hakam fiqahnya, dengan syariatnya, hukum agama yang mengatur ibadah, kan, berpakaian macam mana, pergaulan muamalah macam mana. Disebut kepada, maksudnya ilmu yang berkaitan dengan diri terdiri. Ini berkaitan dengan ilmu tubuh jasmani kan. Bagaimana kita aurat kita contoh kan. Bagaimana adab makan kita dengan masyarakat kita. Adab halal haram. Itu ilmu yang berkaitan dengan diri terdiri. Ini dia juga sebut sebagai nafas. Bagaimana diri terdiri itu, nafas itu tertahi nafas kan. Sebagai nafas. Kerana ia berkaitan dengan tubuh atau jasmani manusia ataupun disebut sifat basyariah, kedirian manusia. Dalam macam lataif kan, pertama-tama kita dikehendaki untuk mencuci qalbi ni. Sebab apa? Dia berkaitan dengan diri sendiri lah. Bila dah baik diri sendiri yang tadi yang dalam unsur anasir sifat qalbi, maka kita akan datang tenangnya, sifat-sifat mazmumah tadi telah redup. Contohnya orang yang secara kasar, ataupun yang sentiasa apa nama tu, duduk di dalam kedengkian, mencari salah orang, buat khianat kan. Dia berkaitan dengan ilmu tubuh tadi. Itu pasal Latifatul Qalbi dia ada ketul. Kalau tuan-tuan tengok dia ada tempat dia. Jelas nampak Latifatul Qalbi. Tapi bila masuk Latifatul Ruh, ada tak ketul dia? Tak ada ketul dah, cuma ada titik saja. Titik yang difokuskan saja, itu beza dia. Kalau kita mata pelajaran lain, banyaklah fuad, lubun, mana lapisan-lapisan qalbi tu tadi. Itu dia tadi lah, nafas. Berkaitan dengan nafas. Ya, ni diri apa nama tu, diri terdiri tadi kan. Maknanya pencucian taharah, maknanya proses kita mencuci. Duduk dalam tu kita cuci. Pertama dia jiwa dia tenang. Mutmainnah al-qulub, tenang kan. Dia tak ada celera pada contoh, dia tak ada gelora, terlalu cinta dunia kan. Dia tak kuat macam tu. Sebab kita orang yang beramal, dia rasa tak perlu orang nak explain satu kitab pula, explain tentang kita explain kalau tak memahami, rugi kan. Gitu. Kemudian masuk pula kepada diri mana tadi, diri terperi. Kaitan dengan diri terperi ni adalah dengan perjalanan kita lah. Contoh Al-Bilan lah. Dia ada kafiatnya, susunan-susunan ahzabnya, wiridnya kan. Yang ni jalan kerohanian yang menghantarkan manusia menuju hakikat. Maksudnya dia dah dalam sikit lah. Menuju hakikat. Jadi kita dah mula dah, kita dah rasa dia punya impact daripada kesan kita mencuci tadi, duduk dalam cerita diri sendiri tadi. Dia mula dah rasa, nampak percikan cahayanya, dia akan datang keseronokan, lazat solatnya. Kemudian kalau dia duduk majlis zikir, dia akan rasa, uh, rasa tak lagi, tak. Sebab apa? Iradah dia tu tadi, sifat yang mula-mula asal tu tak berkenat, tak berminat dengan jalan agama, dia dah mula ada. Dia tak ada orang paksa pun, tuan-tuan datang dari jauh. Kan? Tidak ada pula kalau tak datang ni, siap. Kena penjara 3 bulan pun. Tak ada pun hukuman contoh kan. Tuan-tuan sini rela hati. Begitu kita teman-teman tu sanggup bojan apa. Tak ada paksa pun. Kita rasa tak. Sebab apa? Diri terperi tu dah mula apa nama tu, memberi impact kesan kan kepada diri dia sendiri. Dia dah melepasi apa nama tu, stage diri tadi kan. Yang ini diri terperi adalah jalan yang berhubungan dengan tarikat Aribillah, iaitu jalan kerohanian yang menghantarkan manusia menuju kepada cahaya hakikat. Gitu.
Diri teperi adalah satu diri yang sedang diproses, yang sedang menjalankan proses, dalam proses yang mengikut apa nama tu susunan mata pelajaran ahli ulama yang muktabarah. Ahli ulama, terutama ahli ulama tasawuf lah, tarikat tasawuf lah. Kemudian dia telah berkecimpung lama, duduk sabar di dalam apa nama tu suasana bimbingan tuan guru dia dalam memahami diri pencucian diri teperi. Dia akan berpindah. Ada masa dia mungkin ada rezeki dalam menjalani suluknya, dia akan berpindah di dalam apa nama tu keadaan dia memahami diri sebenar-benar diri. Yang ini berhubungan pula dengan hakikat kesedaran akan tauhidnya keesaan Allah Subhanahu Taala dari sudut musyahadah, penyaksian yang sebenar. Kalau sebelum ni mungkin dia mengucap asyhadu aku nak saksi bahawa tiada Tuhan sembah layak sembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Cuma bila dalam ini dalam memahami pula diri sebenar-benar diri, penyaksian dia lebih tinggi dan lebih apa nama tu jelas seperti mana azali dia dulu. Dalam konteks soal jawab dia dengan Allah Ta'ala dulu. Alastu bi rabbikum kan. Apakah aku ini Tuhan kamu? Allah Ta'ala tanya kepada roh-roh yang akan dimasukkan ke dalam janin manusia kan. Bahkan ya Allah, maknanya bahkan tu already known kan, dah tahu. Waktu tu azali tu rohani telah duduk di dalam diri sebenar-benar diri tadi lah. Gitu. Diri sebenarnya disebut sebagai anfas. Ini semua istilah lah, tanafus, an-nafas, anfas. Kenapa disebut? Kerana berkaitan dengan nyawa dan ruh manusia. Sebenarnya actually roh manusia ni urusan Tuhan. Tetapi apabila kita duduk di dalam jalan musyahadah ni, urusan Allah tu dipermudahkan kepada kita untuk kita memahami satu. Sabit dengan diri untuk sekadar mana untuk kita menjalankan takarrub kita. Bukan semua pula informasi taruh kita tahu, tak. Mengikut kadar kita, tanggungjawab kita yang kita ada sekarang. Itu pasal kewalian pun berbagai bentuk tingkatan, tak sama. Ya, ini diri pemahaman kayak orang yang duduk dalam diri sebenarnya diri adalah yang paling tinggi dan telah mencapai ma'rifatullah. Yang ini pengenalan akan kepada diri sendiri, sifat nafsu dia, kepada cahaya Muhammad dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah memahami. Okey, jadi itulah lebih kurang penjelasan ringkas dia. Jadi apa juga yang kita lalui ni, dia akan duduk di dalam konteks bagaimana susunan ilmu Aribillah yang para Aribillah telah nukilkan. Mana telah Imam Ghazali kalamkan dalam kitab-kitab dia kan. Sebagaimana fikrah Syekh Junaid Baghdadi. Kemudian kita pula ikut apa nama tu, manifestasi yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Haq Rokan, susunan-susunan dia kan, dengan lataifnya, dengan suluknya. Mana yang perkara yang tu sifat fi'li mujahadah anak maknanya usaha dia tu mendorong kepada kita memahami tiga dia tadi. Kita faham tubuh, kita faham hati, kita faham apa nama cahaya makrifatnya kan. Bukan makrifat yang batil-batil kita yang yang tak ada kaitan dengan jalan Arabillah. Macam orang itu dengan makrifat lah apalah kan. Itu semua istilah yang bukan duduk di atas dasar yang sebenar kan. Macam teman sentuh itu hari tentang pahala kan. Itu pun ada orang PM. Kenapa pahala pula salah ke apa ke. Dia macam nak petikai. Sebab tu bukan soal itu kan. Teman sentuh balik. Kadang-kadang kita kena jelaskan juga lah. Yang teman sentuh dalam beramal ibadat ada juga segolongan manusia yang masih memberhalakan pahala dan menjadikan fadilat dan khasiat sebagai Tuhan sembahan hati mereka. Maknanya dia punya targeted tu, dia meletakkan pahala. Kalau pahala seolah-olah dia beramal antara apa? Antara
bekerja dengan majikan. Aku kalau buat ni berapa jamnya kerja ni, sejam RM5. Kalau 10 jam dah RM50. Dia berkira-kira kan Tuhan. Jadi kita tak, itu yang Tuhan maksud kan. Sebab ada orang bagi pula dalil ni, apa salah Tuhan sebut ganjaran baik memang Tuhan bagi. Itu soalnya salah faham kan. Yang manusia yang masih berkira-kira dalam beramal dengan Tuhan. Sedangkan apabila kita memahami hakikat ma'bud tu, kita datang ke dunia mana ada kita, Tuhan aku bagi ni dalam 10 juta ni tolong buat lah. Ada pula dia deposit pula. Ada pula tahu-tahu. Kita tak ada kan. Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku akan jadikan kamu wahai manusia jin dan manusia melainkan untuk beribadah kan. Konteks ibadah tu kita kena faham. Dari sudut syuhud dan makrifat. Apa dah maksud ibadah? Apakah sekadar ibadah yang tersusun, solat